Kita sedang memasuki pemilihan awal dan bergerak pantas menuju hari pilihan raya apabila isu Israel dan antisemitisme dijadikan bahan percaturan politik. Republikan telah membuat kemajuan dengan Yahudi Amerika yang secara tradisinya menyokong Demokrat. Tetapi adakah gelombang biru yang diramalkan tahun ini akan menenggelamkan momentum itu? Kami akan berbual dengan Sam Markstein, pengarah politik nasional untuk gabungan Yahudi Republikan, ketika kita membawakan American View. Sam Markstein dari Gabungan Yahudi Republikan. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kami. Kita sedang melalui proses pemilihan awal dengan pantas dan menuju ke hari pilihan raya di sini. Tetapi banyak perkara telah berlaku dari segi politik, Israel, anti-antisemitisme, dan komuniti Yahudi Amerika. Boleh jelaskan situasi semasa untuk kami? Di manakah kita berada sekarang dalam semua ini? Terima kasih kerana menjemput saya pagi ini, Mike. Jadi untuk memberi gambaran sedikit di sini, Presiden Trump pada tahun 2024 menerima peratusan undi Yahudi kebangsaan tertinggi sejak Presiden Reagan. Dan terutamanya jika anda melihat kembali keputusan pilihan raya tahun 92, H.W. Bush hanya mendapat 11% undi Yahudi. Presiden Trump hampir mencapai 40% undi Yahudi. Dan itu termasuk di negeri-negeri penentu utama yang membantu beliau memenangi jawatan presiden. Tempat seperti Nevada, Arizona, Georgia, Michigan, dan Pennsylvania yang mempunyai komuniti Yahudi yang besar. Ramai daripada mereka, hampir majoriti, memilih Presiden Trump pada tahun 2024. Kita telah melihat peningkatan pergerakan keluar dari Parti Demokrat dalam kalangan komuniti Yahudi di Amerika Syarikat, terutamanya di negeri-negeri penentu utama, dari satu pilihan raya ke satu pilihan raya. Dan kami menjangkakan perkara itu akan terus berlaku pada tahun 2026, 2028, dan seterusnya. Kita lihat beberapa nama seperti Abdul El Sayed dari Michigan. Watak-watak bermasalah lain dalam era Mamdani. Kita akan panggil begitu sekarang. Maksud saya, sejauh mana RJC memberi tumpuan kepada calon-calon tertentu ini dan sejauh mana perhatian yang boleh diberikan memandangkan, Anda tahu, sumber sentiasa terhad. Kemana perhatian sedang diberikan sekarang? Anda juga tertinggal Graham Plattner, si lelaki bertatu Nazi itu dari Maine. Tetapi Anda betul, semakin ramai golongan komunis radikal seperti ini, saya akan panggil mereka begitu, di negeri-negeri, sama ada di New York, di mana mereka baru sahaja memenangi beberapa pemilihan awal di New York beberapa bulan lalu, New Jersey di seberang sungai, Pennsylvania dengan Chris Rapp, Colorado dengan Milad Kirosh, dan Anda, seperti yang Anda katakan, Michigan, yang merupakan pusat utama medan pertempuran politik untuk kita dan untuk majoriti Senat. Chuck Schumer tidak boleh menjadi ketua majoriti Senat sekali lagi tanpa mengekalkan negeri ayunan utama Michigan. Dan Demokrat di negeri itu kurang daripada majoriti. Saya ingin nyatakan, saya rasa ia sekitar 48% memilih Abdul El Sayed sebagai calon mereka. Dan untuk memberi perspektif kepada penonton anda, ini adalah seseorang yang berkata bahawa beliau mempunyai, petikannya, kewajipan untuk mengikuti undang-undang syariah sehingga hari beliau meninggal dunia. Dia telah menyamakan kerajaan negara Yahudi sebagai sejahat Hamas. Dia sukar untuk menyatakan bahawa Israel mempunyai hak untuk wujud sebagai sebuah negara Yahudi. Dan yang paling membimbangkan bagi saya daripada semua ini ialah dia sebenarnya bersimpati dengan pengganas yang memandu lori merempuh sebuah sekolah Yahudi, sinagog Tempel Israel di pinggir bandar Detroit untuk cuba membunuh seramai mungkin orang dan kanak-kanak sekolah yang dia mampu. Dan kata-kata Abdul El Sayed mengenai perkara itu ialah orang yang terluka akan menyakiti orang lain. Jadi sebenarnya Rabai di sana menyebut perkara itu dengan tepat, iaitu menyinggung perasaan. Komuniti Yahudi di pinggir bandar Detroit dalam jumlah yang besar mengundi Haley Stevens dengan margin hampir 30%, walaupun dia hanya menang di daerah Oakland dengan kira-kira 5 atau 6 mata sahaja. Jadi memang ada peluang di sini untuk RJC, untuk kempen Rogers dan untuk sekutu kita di Michigan untuk menarik lebih ramai pengundi Yahudi bukan sahaja ke pihak Republikan untuk pilihan raya akan datang, tetapi juga untuk memastikan kemenangan bagi Mike Rogers pada November ini. Bagaimana kita sampai ke sini? Maksud saya, Demokrat menuding jari kepada Republikan dengan mengatakan bahawa mereka telah kehilangan haluan mereka mengenai Israel. Republikan pula akan menuding jari kepada Demokrat dengan mengatakan mereka telah kehilangan haluan dalam hampir semua perkara lain. Maksud saya, adakah kita sebenarnya telah kehilangan jalan tengah di sini? Adakah ia sudah tiada? Saya tidak fikir begitu. Saya rasa anda telah melihat Republikan berkali-kali di Kongres dan dari Rumah Putih dengan Presiden Trump yang sekali lagi merupakan presiden paling pro-Israel dalam sejarah AS. Republikan terus berdiri teguh menyokong negara Yahudi. Anda dapat lihat ini hanya beberapa minggu lalu apabila Thomas Massie yang kini kalah itu mengemukakan rang undang-undang untuk menghentikan bantuan kepada Israel. Dan terdapat lebih 100 ahli Demokrat Dewan Perwakilan yang mengundi menyokongnya.
Tidak seorang pun Republikan yang mengundi bersama Thomas Massie dalam rang undang-undang itu. Dan itulah tema yang konsisten di sini, iaitu Demokrat terus tunduk dan memuaskan hati kumpulan anti-Israel sayap kiri parti mereka yang ternyata bukanlah satu langkah politik atau dasar yang baik. Jadi saya rasa itu satu kesilapan besar bagi mereka. Saya rasa ia akan merugikan mereka di kalangan pengundi Amerika biasa yang sederhana di negeri-negeri penentu utama ini kerana mereka benar-benar percaya bahawa sokongan terhadap Israel adalah demi kepentingan keselamatan negara Amerika. Dan kita boleh bincangkan lebih lanjut tentang itu jika anda mahu. Tetapi saya memang percaya bahawa Demokrat sedang membuat kesilapan besar sama ada daripada Chuck Schumer atau Hakeem Jeffries. Sama ada ia bermula dengan Mamdani di New York dan memujuk serta memanjakannya atau kini mengumpulkan sokongan di sekitar Abdul El Sayed, saya rasa mereka akan menghadapi padah besar apabila tiba bulan November. Maksud saya, adakah ini pada pendapat anda satu salah tafsir sepenuhnya terhadap lanskap pilihan raya? Maksud saya, mereka mendapat idea-idea ini dari suatu tempat. Seseorang akan menganggap mereka mendapatkannya dari pabi pengundi mereka. Adakah mereka hidup dalam dunia Twitter? Maksud saya, di mana anda melihatnya? Ya, saya rasa yang pertama sekali, sindrom kebencian terhadap Trump telah merosakkan fikiran mereka. Saya rasa tidak kira apa yang Presiden lakukan, mereka akan tetap menentangnya, sedangkan beliau telah melakukan banyak perkara baik yang sangat popular untuk negara. Dan hanya menentang telah menyebabkan mereka tersisih dalam dunia politik. Mereka tidak memiliki rumah putih, mereka tidak memiliki senat dan mereka juga tidak memiliki dewan. Dan ada sebab untuk itu. Jadi saya rasa sentiasa menentang apa sahaja yang dilakukan oleh Donald Trump adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan anda telah melihat hasilnya sepanjang dekad yang lalu. Tetapi dari segi dari mana mereka mendapat idea-idea ini, ya saya rasa begitu. Dan banyak tempat ini, di tempat-tempat seperti Michigan sebagai contoh, Parti Demokrat sangat lemah. Mereka ibarat harimau kertas. Dan mereka sangat bergantung kepada golongan perunding ini. Mereka terlalu mengikut tinjauan pendapat berbanding menunjukkan kepimpinan sebenar. Apa yang pengundi benar-benar mahukan? Mike, di negara ini mereka mahukan pemimpin yang akan mempertahankan kebenaran dan apa yang betul serta berani memberitahu pengundi mereka kebenaran yang sukar. Dan kadang-kadang itu bukanlah apa yang mereka mahu dengar. Tetapi itulah maksud kepimpinan. Ia adalah tentang mempunyai pendirian dan menunjukkan kepada orang ramai jalan yang betul dan benar. Bukan sentiasa tunduk kepada desakan ramai atau suara paling lantang di pinggiran, seperti yang anda lihat dilakukan oleh Demokrat. Dan Republikan telah mengambil pengajaran itu dengan sangat serius. Kami secara aktif menentang golongan pinggiran di pihak kami. Dan dari perspektif RJC, selain daripada Thomas Massie, kami mempunyai sejarah yang panjang dan penuh cerita dalam menghadapi perdebatan keluarga ini. Kalau hendak cakap secara baiknya, dalam kalangan kami sendiri. Sama ada Steve King di Iowa, atau Marjorie Taylor Greene di Georgia, atau John Hostetler di Indiana, atau Bob Good di Virginia. Dan senarainya terus berlanjutan. Dan anda akan sukar untuk mencari di pihak Demokrat kumpulan yang sepatutnya mewakili, anda tahu, Yahudi Amerika dan berhubung dengan kepimpinan parti mereka. Mempunyai rekod pencapaian yang sama seperti yang kami ada di RJC, sebenarnya mengambil cabaran sukar ini dan menang. Dan terus kekal berwaspada serta berpegang pada mesej yang sama dan memastikan calon-calon yang menyokong prinsip dan nilai kita mendapat sokongan yang mereka perlukan untuk menang. Dan kami telah menjadikan itu sebagai keutamaan utama bagi kami semasa kami menghadapi pertikaian keluarga yang berterusan ini. Baiklah, mari kita bincangkan tentang pertikaian keluarga itu. Kerana keluarga Republikan sama seperti keluarga Demokrat, sekurang-kurangnya di Kongres semakin berusia. Dan terdapat generasi baru yang akan datang. Dan Republikan secara khusus, generasi baru. Apabila anda melihat tinjauan, mengatakan tidak ada sokongan sebanyak dahulu untuk Israel seperti kebiasaannya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang anda, RJC dan organisasi pro-Israel lain perlu hadapi. Jadi apabila kita melihat Demokrat, maksud saya sekarang ia mungkin kelihatan seperti satu ortodoksi arus perdana untuk menjadi anti-Israel. Adakah terdapat kebimbangan di kalangan RJC, di kalangan Republikan pro-Israel, bahawa lambat laun anda akan berdepan dengan landscape yang serupa, di mana tokoh seperti Thomas Massie, tokoh seperti Marjorie Taylor Greene, bukan lagi golongan terpencil, tetapi semakin menjadi arus utama dalam parti. Baiklah, saya akan menafikan tanggapan itu sekarang juga. Thomas Massie dan Marjorie Taylor Greene tidak akan pernah menjadi pusat Parti Republikan. Mereka benar-benar golongan pinggiran yang fanatik yang telah dikalahkan sebelumnya dan boleh menikmati persaraan mereka. Anda tahu, di Maine. Saya rasa secara amnya, saya telah melihat tinjauan pendapat di seluruh spektrum mengenai perkara ini. Saya dapati penyokong muda MAGA sebenarnya lebih tegas dalam dasar luar dan keselamatan negara berbanding pengundi muda bukan MAGA. Sebenarnya, pengundi muda MAGA sangat menyayangi Israel. Mereka suka apa yang Presiden lakukan terhadap Iran. Mereka mahu memastikan Iran tidak mendapat senjata nuklear dan kita mempunyai dasar luar yang tegas.
Jadi saya rasa memang ada unsur neo-isolationisme dalam parti dan memang ada sesuatu yang boleh diperkatakan tentang itu. Saya rasa secara amnya, pengundi muda yang membesar semasa Perang Global menentang keganasan memang secara umumnya skeptikal terhadap penglibatan luar negara dan pakatan termasuk dengan rakan-rakan kita. Tetapi saya rasa jika anda boleh meyakinkan mereka bahawa sebab kita mempunyai pakatan ini adalah untuk kebaikan keselamatan negara Amerika dan masa depan Amerika, anda boleh memenangi hujah itu dengan sangat mudah. Bagi saya, cabarannya adalah untuk menangkis segala racun yang disuapkan kepada mereka berulang kali di aplikasi media sosial dan di tempat lain, di mana mereka hanya menerima omong kosong dan pembohongan tentang apa yang sebenarnya berlaku. Jadi, apa pepatah yang anda tahu? Sebelum kebenaran sempat bersedia, pembohongan sudah tersebar ke seluruh dunia. Itulah sebenarnya yang kita hadapi di sini, dan kita perlu menjadi lebih baik dalam hal ini. Tidak ada persoalan tentang itu. Adakah itu bermaksud kita perlu cuba memenangi hujah? Atau adakah itu bermaksud kita perlu menutup pintu dan menguncinya supaya mereka tidak boleh masuk? Maksud saya, di manakah strategi kita selepas ini? Jadi dari perspektif saya, sama seperti sebuah negara berdaulat tanpa sempadan, bukanlah negara berdaulat. Gerakan konservatif tanpa sempadan, bukanlah gerakan konservatif. Dan Anda sedang melihat apa akibatnya di pihak Demokrat apabila Anda ada Chuck Schumer dan kepimpinan berkata, ya kami tak sabar untuk ada kemah besar ini dan semua orang dialu-alukan. Nah, semua orang dialu-alukan, Chuck. Bagaimana dengan komunis? Bagaimana dengan antisemit? Bagaimana dengan orang seperti Hasan Piker yang Anda tahu adalah penyokong utama untuk calon senator terkemuka Anda di negeri penentu penting seperti Michigan? Bagi kami, bagi RJC dan bagi Parti Republikan, kami akan menghadapi pertarungan sukar itu dalam perdebatan tersebut. Dan kami akan berkata, dengar sini, ada satu batas yang tidak boleh dilampaui. Dan itu termasuklah Anda tahu, sikap perkauman, antisemitisme, dan seumpamanya. Jadi kami akan berdebat tentang perkara itu. Kami akan menang dalam perdebatan itu. Kami akan terus berwaspada dan menentang pihak-pihak yang mahu memecah belahkan parti demi kepentingan pribadi mereka atau tujuan-tujuan jahat yang lain. Jadi ini adalah isu yang saya sangat bangga kerana Parti Republikan mengambilnya dengan sangat serius. Saya suka membandingkannya seperti mengalami sakit tekak ringan, manakala Demokrat pula mengalami demam panas yang teruk sehingga 105 darjah, di mana sistem imun mereka sangat lambat untuk bertindak balas. Sistem imun Parti Republikan telah bertindak dan bertindak dengan sangat kuat dan tegas untuk memastikan parti terus kekal. Semua parti yang bukan sahaja mesra malah mengangkat, mempromosikan dan menyayangi Yahudi Amerika serta orang-orang yang pro-Israel di negara ini. Jadi itu memberikan peralihan yang semula jadi kerana seorang Yahudi Republikan tertentu di Kongres sedang menghadapi cabaran sekarang dan berdepan tuduhan keganasan rumah tangga yang serius. Saya bercakap tentang wakil rakyat Max Miller, seorang sekutu rapat Presiden Trump. Nampaknya Rumah Putih, sekurang-kurangnya menurut laporan, menggesa beliau untuk terus bertanding di sini. Jadi RJC, saya beri Anda kredit. Anda telah menegur perkara ini dalam Parti Republikan apabila terdapat isu berkaitan watak dan nilai. Apakah pendirian RJC tentang ahli Kongres Miller menjelang pilihan raya umum? Ya, jadi secara ringkas, ini jelas sangat serius dan kami ambil maklum tentang perkara ini. Dan kami faham bahawa akan ada siasatan oleh jawatan kuasa etika mengenai perkara ini. Dan saya rasa perkara utama bagi kami ialah kami tidak akan membuat penilaian awal sebelum semua fakta tersedia kepada kami. Jadi akhirnya, para pengundi di Ohio akan memutuskan sama ada mereka mahu Encik Miller terus mewakili mereka di Dewan Perwakilan. Tapi ya, kami belum mempunyai semua fakta dan kami tidak akan membuat penilaian awal. Kami akan melihat bagaimana proses itu, termasuk proses sewajarnya berjalan di sini. Bercakap tentang mengumpulkan semua orang sekali lagi, sidang kemuncak RJC di Las Vegas, acara tahunan itu akan berlangsung pada penghujung bulan ini, tepat pada permulaan September mengikut kalendar. Ini adalah masa peralihan menuju ke pilihan raya sekali lagi di sini. Tahun tanpa pilihan raya presiden, tetapi jelas sekali sangat berimpak besar. Apakah rancangan utama menjelang sidang kemuncak itu? Apakah mesej yang anda ingin sampaikan? Jadi sekali lagi, kami akan menyambut aktivis dan penderma Yahudi Republikan, tokoh-tokoh utama dalam komuniti dari seluruh negara, lebih 1,000 orang ke Las Vegas di The Venetian untuk apa yang kami suka panggil secara mesra sebagai Kosher Cattle Call untuk pilihan raya pertengahan penggal. Tahun ini, kami akan meraihkan ulang tahun Amerika yang ke-250 serta memperingati dan menghormati legasi
legasi hebat Senator Lindsey Graham. Kami mendedikasikan sidang kemuncak ini sebagai penghormatan kepada beliau dan kami akan mempersembahkan anugerah negarawan Lindsey Graham buat kali pertama kepada penerima yang layak yang akan diumumkan. Dan kami berhasrat untuk melakukannya setiap tahun untuk tahun-tahun seterusnya selama manapun kami teruskan. Selamanya insyaAllah. Dan ia akan menjadi acara yang menakjubkan. Seperti yang anda pernah hadir sebelum ini, kami akan menjemput pemimpin pendapat utama, pihak berkepentingan, ahli kongres, gubernur, senator, pegawai kabinet dan ramai lagi. Jadi ia akan menjadi acara yang menakjubkan dan kami sangat teruja. Tarikh acara ialah 30 dan 31 Ogos di Las Vegas. Jika ada sesiapa yang masih berminat untuk mendapatkan tiket saat akhir, mereka boleh layari rjcvegas.com. Ya, I24 News akan berada di sana seperti setiap tahun. Anda tahu, Lindsey Graham tidak dapat digantikan dari segi pendirian pro-Israel dalam memperluaskan perjanjian Abraham dan dalam menyokong komuniti Yahudi Amerika. Dia memang tidak dapat digantikan. Jadi saya tidak akan tanya bagaimana Anda mahu menggantikan beliau. Tetapi adakah Anda rasa ada tokoh seperti itu, orang dalam Senat, yang akan membawa message itu dan menyambung perjuangan yang ditinggalkan oleh Senator Graham? Ya, seperti yang anda katakan, beliau memang tidak dapat digantikan. Jadi saya rasa tiada siapa yang akan mampu menggantikan tempat Lindsey Graham, tetapi saya yakin kakaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Lindsey Graham pernah berkata secara terbuka pada tuati tahun 2015, saya percaya mengatakan dia lebih baik daripada dirinya. Dan jika ada sesiapa yang boleh, anda tahu, mewakili Amerika dengan lebih baik daripada dirinya, ia adalah Darlene Graham di Carolina Selatan yang kini merupakan senator yang dilantik. Dia baru sahaja mendapat tempat pertama malam tadi dalam pemilihan utama khas Republican di Carolina Selatan. Akan ada pusingan kedua sekali lagi dalam 2 minggu pada akhir Ogos. Jadi, kami telah menyokong Darlene Graham. Kami menggalakkan orang ramai untuk menyokong Darlene Graham. Dia jelas seorang yang berbeza daripada Lindsey Graham, tetapi beliau lebih mempercayai dia berbanding sesiapa pun di dunia ini. Jadi, kami sangat yakin bahawa dia akan dapat mengambil alih tugas beliau dengan baik. Namun, seperti yang anda tahu, terdapat ramai lagi ahli senat lain yang kami di RJC dan komuniti Yahudi Amerika serta mereka yang percaya pada nilai dan prinsip kami sentiasa bergantung kepada mereka. Ramai daripada mereka akan datang ke Vegas dan kami tidak sabar untuk mendengar pandangan mereka. Senator Graham yang baru, Darlene Graham maksud saya. Beliau telah bercakap semasa kempen dalam tempoh kempen yang singkat ini, terutamanya mengenai isu-isu domestik. Saya rasa beliau belum menyatakan pendapat mengenai dasar luar negara, sekurang-kurangnya tiada yang saya perasan. Adakah sudah ada perbincangan awal dengan beliau tentang falsafah beliau? Adakah masa pun cukup untuk mengadakan perbincangan itu? Fahaman kami ialah beliau akan menjadi penyokong teguh terhadap isu-isu kami, sama seperti abangnya, mendiang Senator Lindsey Graham yang hebat itu. Dan kami tiada sebab untuk meragui perkara itu. Beliau memang luar biasa. Saya sendiri tidak tahu bagaimana beliau mempunyai kekuatan untuk teruskan seperti sekarang. Ketabahan, semangat dan keazaman beliau untuk mengambil alih tempat abangnya selepas pemergian beliau memang menakjubkan. Presiden jelas sekali mempunyai keyakinan penuh terhadap beliau. Presiden Trump adalah salah satu sebab utama beliau menyertai pertandingan ini. Beliau mendesak beliau untuk bertanding bagi penggawa penuh, walaupun pada mulanya beliau sendiri tidak pasti sama ada mahu melakukannya. Seperti yang anda tahu, kehilangan yang baru sahaja beliau dan keluarganya alami. Jadi beliau memang seorang yang luar biasa. Kami benar-benar yakin dengan kebolehan beliau untuk menggantikan Senator Lindsey Graham dan meneruskan kerja-kerja yang telah beliau lakukan dengan begitu tekun dan bersungguh-sungguh. Dan beliau sering berkata di acara RJC, anda tahu, bekerjalah sekuat mungkin kerana masa depan negara anda bergantung padanya. Dan beliau memang benar-benar maksudkannya. Dan saya tahu Senator Darlene Graham juga merasakan perkara yang sama. Saya sering tertanya-tanya tentang perkara ini dan saya rasa sudah tiba masanya untuk bertanya. Anda tahu, terdapat organisasi Yahudi berhaluan tengah dari pihak Demokrat. Terdapat isu-isu bersama yang pasti perlu ditangani dalam kalangan Yahudi Amerika. Dan seperti mana Demokrat dan Republikan di Kongres dan di dewan-dewan lain bekerjasama dalam isu-isu bersama, adakah RJC bekerjasama, walaupun di belakang tabir, jika Anda boleh mengakuinya, dengan mana-mana organisasi Yahudi berhaluan tengah atau kiri untuk menangani masalah bersama? Atau sekali lagi, adakah jurangnya semakin melebar? Adakah ia sudah terlalu bergoncang sehingga anda tidak lagi boleh mencapai pihak satu lagi? Tidak, untuk menjawab soalan anda, ya, terdapat tahap muslihat politik yang tidak pernah berlaku sebelum ini antara kedua-dua pihak. Namun, kami memang mempunyai titik persamaan dan kami mungkin mempunyai titik persamaan lebih kerap daripada yang orang tahu atau mahu akui. Dan saya akan berikan satu contoh. Jadi, tidak lama selepas pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober di Israel, pada penghujung tahun 2023, kami bekerjasama secara langsung dengan kumpulan-kumpulan
kumpulan seperti yang Anda sebutkan untuk membantu menunjukkan rakaman yang sangat mengerikan yang belum dikeluarkan kepada umum demi menghormati keluarga dan mangsa. Tetapi rakaman selangan pada hari itu memang benar-benar dahsyat. Banyak daripada danya direkam menggunakan GoPro Hamas dan Facebook Live. Dan ia benar-benar menjijikan untuk melihat haiwan-haiwan ini dengan gembira membunuh kanak-kanak di hadapan ibu bapa mereka dan ibu bapa di hadapan anak-anak mereka dan anda tahu membakar datuk nenek hidup-hidup. Dan pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di seluruh kibbutz Zim. Kami membantu menunjukkan rakaman itu kepada ahli-ahli Kongres, kepada ahli-ahli utama pasukan mereka dan kaki tangan di Capitol Hill. Jadi kami memang sering bekerjasama lebih kerap daripada yang orang ramai sangka untuk melakukan kerja keras yang diperlukan supaya kekal kuat dan bersatu dalam isu-isu yang benar-benar penting. Ya, kami akan berdebat tentang calon-calon. Kami akan berdebat dengan lantang antara satu sama lain semasa kempen. Kami akan cuba memenangi kerusi-kerusi ini di seluruh negara, di negeri-negeri utama seperti Michigan dan seterusnya. Tetapi apabila melibatkan isu-isu lain di mana politik tidak sepatutnya campur tangan, kami sangat menghormatinya dan kami akan terlibat apabila sesuai. RJC telah mengambil maklum tinjauan keluar dan penunjuk lain yang menunjukkan bahawa peratusan pengundi Yahudi Amerika yang beralih daripada Parti Demokratik kepada Parti Republikan telah meningkat beberapa mata peratusan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jelas sekali, ia adalah satu perjuangan yang berterusan boleh dikatakan. Ia tidak akan berubah secara mendadak. Tiada apa yang benar-benar berlaku begitu. Tetapi RJC telah mengambil maklum kemajuan dalam usaha tersebut. Semua tinjauan, semua kaji selidik menunjukkan pada tahap tertentu bahawa tahun ini akan memihak kepada Demokrat. Sejauh mana, kami tidak pasti. Tiada siapa yang benar-benar tahu, tetapi tinjauan jelas menunjukkan perkara itu. Adakah anda takut momentum itu akan hilang tahun ini? Langsung tidak takut. Saya rasa di negeri-negeri yang sangat penting ini, dalam perlumbaan utama yang sangat penting ini, dan mari kita ambil Michigan kerana itu nampaknya perlumbaan terbesar, menjadi medan pertempuran politik untuk kita, sudah tentu. Haley Stevens dan Abdul El Sayed terlibat dalam pemilihan utama yang sangat sengit. El Sayed mendapat kira-kira peratus undi Parti Demokrat yang bermakna lebih daripada separuh partinya sendiri tidak mahukan beliau. Kemudian anda lihat pada angka sebenar. Angka tidak menipu dalam hal ini kerana saya tahu beberapa tetamu anda yang lain akan berkata, lihat pada tinjauan keluar kami. Kami telah mereka-reka yang ini dan ia nampak sangat baik untuk Demokrat. Mana-mana perunding atau pengkaji undi Demokrat yang bercakap tentang komuniti Yahudi dan benar-benar akan tampil di hadapan kamera dan mengatakan bahawa mereka tidak melihat sebarang pergerakan ke arah Republikan, mereka hanya berbohong. Mereka tidak bercakap benar. Mereka belum melihat data di peringkat daerah mengundi. Angka sebenar bahagian undi, jumlah undi mentah dalam komuniti Yahudi utama inilah yang benar-benar penting. Bukan apa yang seseorang katakan dalam panggilan telefon atau tinjauan keluar. Jadi, mari kita lihat angka-angka tersebut secara khusus. Di daerah Oakland, yang merupakan salah satu daerah terbesar di Michigan, kawasan pinggir bandar Detroit di utara bandar, terdapat beberapa kawasan perbandaran utama di bandar-bandar ini, termasuk tempat seperti West Bloomfield, Southfield, Oak Park. Tempat-tempat seperti itu telah beralih 5 hingga 10 mata ke arah Presiden Trump dari tahun 2020 ke 2024. Dan kami memantau perkara itu, mengetuk pintu di sana, menghantar petugas kempen, usaha berbayar untuk menggerakkan pengundi keluar mengundi untuk Presiden Trump pada tahun 2024. Apa yang saya lihat dalam pilihan raya utama Parti Demokrat ialah Haley Stevens memenangi kawasan-kawasan itu. 2 lawan 1. 60 lawan 30. 65 lawan 35. Bergantung pada di mana anda berada. Dan itu adalah perbezaan besar antara apa yang sebenarnya beliau menangi di seluruh Oakland County, iaitu sekitar 5 atau 6 mata. Jadi, beliau mengatasi keputusan keseluruhan daerahnya sendiri dalam komuniti Yahudi sebanyak kira-kira 25 mata. Jadi bagi saya, itu menunjukkan bahawa terdapat peluang besar untuk RJC dan kempen Mike Rogers untuk menarik lebih ramai pengundi Yahudi ke pihak Republikan pada bulan November nanti. Jadi ya, ia akan menjadi sesuatu yang bersejarah. Ia sentiasa menjadi tahun yang mencabar untuk pilihan raya pertengahan penggal bagi parti yang memerintah. Tetapi saya rasa dalam kalangan komuniti Yahudi, ramai Yahudi Amerika, mereka mungkin tidak menyatakannya secara terbuka, mereka mungkin tidak menyatakannya dalam tinjauan pendapat. Ramai antara mereka yang sama ada akan memilih untuk tidak keluar mengundi kerana mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh Parti Demokrat. Atau akan ada majoriti senyap dalam kalangan mereka yang terpaksa melakukannya dengan berat hati, tetapi tetap menyokong calon Republikan tahun ini, termasuk di tempat penting seperti Michigan. Dan anda dapat lihat perkara ini mula berlaku secara terbuka. Maksud saya, terdapat banyak laporan mengenai penderma Yahudi utama yang menahan dana bukan sahaja daripada kempen El Sayed, tetapi juga daripada DNC dan jawatan kuasa lain. Dan anda ada DNC, Jawatan Kuasa Nasional Demokratik, terpaksa meletakkan ibu pejabat mereka sendiri di Washington sebagai cagaran untuk mengambil pinjaman
kerana mereka sangat berhutang dan mempunyai begitu banyak hutang kempen. Jadi saya nampak di luar kepentingan politik perkara-perkara ini, mereka akan kekurangan sumber kerana mereka membuat marah pihak Demokrat, banyak penyumbang utama dan penyokong utama mereka, dan kebetulan sebahagian daripada mereka adalah dari komuniti Yahudi. Jadi saya rasa perkara ini mempunyai dua aspek. Mereka membuat marah para pengundi di kawasan ini dan menakutkan mereka dalam skala besar. Pengundi Yahudi berasa takut di banyak tempat ini, khususnya Demokrat Yahudi, kerana mereka rasa mereka tidak boleh menghadiri acara politik. Malah Peguam Negara Michigan Nassau yang berketurunan Yahudi mengatakan beliau tidak rasa selamat untuk pergi ke konvensyen pencalonan Demokrat di Michigan. Maksud saya ini bukan Jerman tahun 1930-an. Ini Michigan tahun 2026. Dan ada pegawai Yahudi yang dipilih di seluruh negeri yang takut untuk pergi ke konvensyen parti mereka sendiri. Maksud saya, bila anda fikir tentang perkara ini, ia benar-benar menunjukkan. Dan itulah yang sedang berlaku di peringkat politik, tetapi juga dari segi keuangan untuk kempen politik ini. Dana untuk mereka semakin berkurangan, dan saya rasa itu akan memberi kesan yang besar juga. Sam Markstein, pengarah politik nasional untuk gabungan Yahudi Republikan. Kita jumpa di Vegas dalam beberapa minggu lagi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Terima kasih Mike, jumpa di Vegas. Seperti biasa, seronok dapat bersama anda. Dan kami akan bercakap dengan anda lagi minggu depan dalam American View.